استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ظاهرا وباطنا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الصدق في القول وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dirahmati Tuan Pengusir Jabatan Kuasa Surau, memuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya para jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama senantiasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana tidak lain dan tidak bukan tujuan matlamat kita yang paling utama adalah untuk berusaha mencari sebanyak mana yang mungkin bekalan yang hendak kita bawa saat bila mana kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar kelak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah. Mudah-mudahan Allah terima dan mudah-mudahan Allah golongkan kita di kalangan minal muttaqin, orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang rahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali bacaan kita dalam kitab 40 hadis penawar bagi hati, pada hadis yang ke-33. Hadis yang bertajuk masa yang paling sesuai untuk bersedekah. Ya, ini antara amalan yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi lah orang yang paling kuat bersedekah, tuan-tuan.
Walaupun Nabi ni bukan orang kaya, kehidupan Nabi bukan kehidupan yang mewah. Nabi SAW tidak mengajar dirinya dan juga ahli keluarganya dengan kemewahan. Sehingga kan nyata Nabi saat Nabi nak sebelum kewafatan Nabi SAW, adanya harta dengan Nabi SAW. Sehingga ulama menyatakan ada 7 dinar semuanya Nabi infak kepada orang. Kerana Nabi tak tinggal harta, tak ada kemewahan bagi Nabi SAW. Dan pernah kehidupan Nabi SAW 3 bulan rumah Nabi ni tak ada makanan. Ini menggambarkan kepada kita kehidupan Nabi tidak mewah. Seperti mana kita hari ni, kita buka peti ada, buka ada sama. Ikan tu, ikan ni Pok Jeng ada Pok Jeng? Ada, toke ikan. Tak apa hari. Anak kata tuan-tuan, ini kehidupan Nabi. Tapi Nabi SAW amalan sedekah Nabi tak pernah tinggal. Ini antara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, yang diturunkan pada sahabat radhiyallahu anhu ardah, radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itulah para sahabat ni ramai orang yang kuat bersedekah, kuat berinfak, tuan-tuan. Baik, sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغناء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Artinya pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Nabi, datang seseorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya pada baginda, Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Wahai Rasulullah, manakah yang lebih besar pahalanya dengan sedekah ni? Sedekah manakah yang lebih besar akan pahalanya di sisi Allah Ta'ala? Dan apa jawapan baginda sallallahu alaihi wasallam? Baginda bersabda, iaitu sedekah yang engkau berikan sedangkan keadaan engkau pada masa itu masih sihat. Pertama. Dan sebenarnya engkau bakhil, merasa sayang untuk mendermakan harta. Kedua. Dan engkau takut menjadi fakir, engkau berangan-angan menjadi lebih kaya, maka janganlah engkau menangguh-nangguhkan sedekah sehingga apabila roh sampai di kerongkongmu, lalu ketika itu baru engkau berkata, untuk si fulan ini sekian, untuk si fulan ini sekian. Padahal sebenarnya harta itu akan memang akan dimiliki, diwarisi oleh orang lain. Ini pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak beri pesanan pada kita, masa duduk atas dunia ni lah masa yang terbaik, waktu yang paling afdal untuk kita bersedekah. Sebab tu ulama menyebutkan pada kita, duduk atas dunia ni sebarkan harta kita, sebar, luaskan harta kita, infak, beri. Dan masa yang paling baik, kata Nabi SAW, masa kita tengah sihat. Apa maksud masa sihat? Masa ni kita boleh cari banyak peti. Betul tak? Masa bekerja, dah peceng? Ya dah. Ogok dah. Orang peceng ni memang dah ogok. Betul tak? 50 lebih. Dia ni peceng berapa dia ni? 58 ke 60? 60. Gaguh tak situ? Gaguh tak. Tak boleh sama macam 30-20 lek dah. Tak? Mana kata kalau kerja duk jabat pun tunggu nak habis. Nama dah kerja kerajaan je lah. Tunggu nak habis bosan lah, lambat je lah. Kalau boleh habis hari ni nak habis. Tak ada tenaga dah. Dok mikir mana dah ke piti, dah nak besar-besar belaka dah. Sebab apa Nabi kata yang pertama tadi, mana masa yang paling afdal masa sihat. Sebab masa sihat ni kita boleh cari piti. Betul tak? Masa sihat ni kita cari. Pagi, petang, siang, malam. Income kau ni, side income tu. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, bahang, belaka. Mana ada, bah? Nampak tak masalah. Kerana Allah sendiri suruh kita cari. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu.
Fa idza qadiyatis salah, lepas selesai hajat kita tunai segala keperluan tanggungjawab kita di sisi Allah, semayang semua kita selesai belaka dah. Maka kata Allah Taala, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di atas dunia. Gilah mana pun. Nak pergi ke laut ke, atas darat ke, udara ke, bawah tanah ke, kau mana. Fabtagu min fadlillah, carilah apa saja kelebihan yang Allah beri pada kamu. Cari. Maka usia yang paling sesuai masa muda. Waktu masa muda kita kena kerja kuat. Masa ni kita boleh cari pitih banyak-banyak, tuan-tuan. Dan masa ni lah kata Nabi, masa yang paling afdal untuk kita bersedekah. Sebab apa? Masa ni payah. Dah kita banyak pitih, payah kita nak bagi orang. Betul tak? Dah banyak pitih ni payah nak bagi. Apa nak bagi orang ni? Hak aku. Penat jerih aku. Tak tulang pak kerak aku. Peluh aku. Tiba-tiba nak bagi orang. Mari benda ni. Sebab tu Nabi kata, ni waktu yang paling afdal. Pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, masa kita rasa kedaku. Masa ni. Rasa bakhil. Rasa sayang nak keluar pitih. Masa ni lah sebaik-baiknya keluar pitih. Inilah benar masa keadaan yang paling afdal kata Nabi SAW. Rasa kedaku. Nak uih. Nak uih 5 ayat. Payah ambil 10 ayat tok. Itu senang. Lawang tuan-tuan. Betul tak? Nak uih serial sepayah ambil 5 ayat tok. Lawang. Masa ni paling afdal kata Nabi SAW. Yang paling besarnya ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada kita. Sebelum apa? Sebelum sampainya waktu kita diambil nyawa oleh Allah Ta'ala. Ini duduk atas dunia, masa sihat, masa ada pitih, masa apa semua sekali kelebihan nikmat yang Allah beri pada kita, kita tak gunakan untuk bersedekah. Lalu bila dah tua, bila dah nak mati, barulah kita sebut, ni we ke ni, ni we ke ni dah. Ni dah masa dah tuan-tuan. Dah masa dah. Akhirnya duit tu memang kita akan bagi siapa? Bagi pada waris kita yang akan dapat hak dia, tuan-tuan. Memang akan bagi. Tak payah nanti sebut, memang akan bagi. Cuma bagi kita boleh pahala tak? Tak boleh. Ada. Sebab tu duduk atas dunia, biar kita sendiri yang memberi. Kita sendiri. Ini sebagai peringatan kepada kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sedekah. Salah satu sifat yang ditekankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata pengarang, keterangan hadis, mendermakan harta adalah suatu perkara yang sangat susah bagi setiap seseorang. Tu tak kata siapa, ayat ke diri sendiri tu kan. Nak keluar pitih tak? Kita banyak tanggungan. Apa ni, hak ni. Nak bagi orang. Mari. Mari tuan-tuan. Ni setan. Akan cuba sentiasa mengaburi mata kita. Tak payah wui dah. Faham tak? Tak payah sedekah lah. Tak payah infak lah. Setan ya ada semua kacau kita. Ni nak kata ujian. Payah, memang susah. Tak ada kata, aku bagi tak salah. Orang hak mudah sebab ia dah lawang, baru jadi mudah. Ia dah lawang, ambil tempoh yang begitu lama, baru jadi mudah. Dah biasa bagi dia. Kita kalau peringkat permulaan, poseng ni ke? Tak, poseng ni ke? 5 sen ni ke? Musim-musim Covid ni kau ni ke? Nak kata bukan mudah, bukan senang. Disebab tu ganjaran bagi orang yang bersedekah ni banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Nanti kita akan sebut, tuan-tuan. Maka kata pengarang, melainkan dalam bentuk kewajipan seperti zakat. Ni wajib lah, memang kita kena keluar. Tu pun zakat pada zakat terah 7 ya undih. Kalau 7,000 dengung. Zakat terah 7,000 dengung itu, tuan-tuan. 7 ya paling boleh lah. Kalau anak tanggungan ada 5 orang, lebih 10, 70 ya ada apa 100 lagi. Hak boleh lagi lah setahun sekali. Ni kewajipan kita. Main kalau banyak lebih tak apa juga kita dah. Karena Allah Taala tahu kemampuan kita. Ni dari sudut kewajipan tak ada masalah. Ni hak tak wajib, memang payah kita nak buat. Benda yang selain daripada kewajipan. Macam semayang lah. Solat. Hak wajib kita buat. Ada semayang sunat. Payah.
Sebab apa? Dah kita rasa Allah sunat je pun. Dalam kepala otak kita letak dah doktrin kepala otak kita ni tuan. Pada sunat je pun. Tak buat apa. Nah, tak buat tak dosa. Itu tak gitu dah tuan-tuan. Tak ada dalam pada kita aku nak tambah. Aku nak banyakkan lagi pahala. Hubungan ibadah aku di sisi Allah. Ada. Sebab itu tak kita. Kita juga buat sedekah. Selain daripada kewajipan kita beri zakat dan sebagainya, kita tak dah suka ni sunat je. Tak buat tak dosa. Kalau tak wui dosa. Tak. Tak wui orang tu, tak tekah. Dosa itu. Tak. Nama tak? Kalau kita tak tolong, tak dosa. Nama tak? Nah, ada sunat bagi kita. Kita pun ambil mudah. Ni nak kata benda yang payah bagi kita. Atau dalam bentuk kesedaran yang mendalam sehingga penderma merasakan hati yang dermakan itu adalah sebagai simpanan yang kekal yang akan diberikan ganjaran yang berlipat ganda pada hari kiamat nanti. Banyak orang kaya tapi ia tidak mahu menderma. Allahu Rabbi, hak ni yang kita bimbang. Disebutkan dalam satu kitab 10 golongan yang Allah paling benci. Bukan benci, paling benci. Abghadu minallah. Allah paling marah. Kalau belajar bahasa Arab kan dia ada wazan af'al. Mana ni Allah paling marah. Allah benci dah. Ni Allah paling benci. Benci tu benci dah. Marah tu marah dah. Paling marah. Teruk lagi. 10 golongan. Yang pertamanya disebutkan oleh ulama. Apa dia? Al-bukhlu minal aghniyai. Orang yang kaya tapi kupik tak ada masing. Marah kataku nak mampu. Gitu. Bahasa Terengganu kita. Haji bakhil. Kataku nak mampu. Pitih banyak, lambak, toke. Toke tu, toke ni, toke tu bahan kaya belaka. Tapi saat nak wis sedekah, ayo. Kaya banyak pitih tapi kataku ni dah orang yang paling Allah benci. Pertama sekali, golongan pertama Allah. Ni kita takut tuan. Bahaya. Ujian kekayaan ni bahaya. Sebab tu harta ni ulama buat dua persimpangan. Harta. Sama ada boleh jadi kita orang dekat pada Allah ataupun sama ada menjadikan kita orang yang paling jauh dengan Allah Taala. Harta. Masa tak ada dengan kita boleh kata macam-macam. Betul tak? Masa kita ni jadi golongan marahin, boleh kata macam-macam. Dah jadi golongan elit ke, tak benda. Kabur pergi. Kek aku kalau boleh duit projek ni banyak ni sekian-sekian. Contoh. Berangan. Berangan tu. Boleh 500,000 ai nak wi ke orang ni, nak wi ke orang tu. Nak wi ke madrasah ni, nak wi ke mak tahfiz tu, nak wi ke ni, nak wi ke cawangan, nak wi tu. Banyak. Bila aku bahan 50,000 sudah lah. Buat si pandang. Masa tak ada. Orang boleh sungguh kan. Depan mata 500,000 peno. Mata hak ada putih hitam putih belaka. Mana pin habis mata tuan-tuan. Last sekali ngok bahan kerja belaka wiru orang suria. Doa tu. Itu ujian. Ujian kekayaan. Sebab ni kita kena hati-hati sebab tu. Kita takut jadi orang yang bila Allah uji dengan kekayaan jadi orang yang paling Allah benci. Wujudnya sifat bakhil dalam diri mereka. Sebab apa ada sifat bakhil? Antara tak lain tak bukan adanya penyakit apa dia? Al-wahnu. Apa maksud al-wahnu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa yang disebutkan oleh ulama? Hubbud dunya ni apa dia? Termasuklah sifat tamak bakhil ada belakang. Tamak pada dunia, bakhil kita tuan-tuan akan harta yang kita ada. Terkuk. Ini sifat hubbud dunya. Kita dah tak tanam dalam diri kita cinta akan dunia. Terkuk payah. Nak biar orang payah. Payah sok biar orang. Jadi berat tuan-tuan ni. Dalam sekali mengajar kita jadi orang yang kadakut. Sebab apa? Sebab kita tanam dalam diri kita akan dunia. Kalau kita letak dalam diri kita akhirat, letak Allah Ta'ala, tangan diberi sama. Sebab kita yakin dengan ganjaran di sisi Allah Ta'ala tuan-tuan. Sebab tu para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu ajma'in. Para sahabat ni tuan-tuan, semua orang yang dermawan.
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Siapa lagi tuan-tuan? Amalah di kalangan sahabat tuan-tuan, mereka ni yang menjadi dermawan, sentiasa bersifat penderma. Baik. Kenapa? Didikan Nabi SAW. Kan Nabi didik, Nabi tak pada mereka fikrah pada mereka ni tuan-tuan, bahawasanya akhirat tu yang lebih utama. Itu masalah nyakit kita ini, kita letak dunia tu segala-galanya. Akbar hammina. Sebesar-besar kepentingan bagi kita. Sebab tu baca doa. Minta pada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ni sebesar-besar kepentingan bagi kami. Nah, doa kita. Sebab kita bimbang kerana ini macam-macam benda tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ini fitnah yang ada pada hari ini tuan-tuan. Jadi kata pengarang, apa dia? Banyak di kalangan orang kaya, tapi ia tidak bersifat penderma. Dia tidak mahu mendermakan hartanya. Kenapa? Karena dia takut menjadi fakir dan selalu berusaha menambahkan lagi kekayaan yang sudah ada. Dia takut tak cukup. Ni sifat dia. Ni bila ada dunia ni, tamak. Rasa tamak. Ada dah tak cukup. Tak cukup. Banyak dah ni. Hak dia belaka tuan-tuan. Tak cukup nak bahang lagi. Inilah manusia bila kita letak dunia depan. Dunia tidak ada kesudahan. Dunia tidak ada kesudahan. Macam orang berlari kan. Kita pun sakut. Ada sakut macam batang tu, kita pun letak signboard dunia ni. Ada dengan kita. Kita pun berlari. Kita kejar hak duduk depan kita. Sampai aku sudah tak boleh. Betul tak? Sampai aku sudah tak boleh. Sebab apa? Tak ada apa akhirnya ni. Duduk dengan kita. Lagi kita berlari, lagi itulah ya kau. Tak ada bila kita berlari, kau dekat. Tak ada. Sebab hidup dengan kita. Itu dunia. Mana kalau jauh, maka jauh lagi. Tak ada kesudahan. Ini sebagai muhasabah pada kita tuan-tuan. Kenapa kita tanpa kejar sangat dunia, kita letak dalam hati kita dunia segala-galanya bagi kita, sampaikan kita rasa tak cukup, sampaikan kita payah nak benda dan sebagainya. Kerana kita tak tahu apa nilai dunia yang sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Ini satu kelemahan bagi kita. Sedangkan Nabi SAW pernah satu ketika Nabi SAW berjalan dengan para sahabat. Lalu Nabi berjumpa seekor bangkai. Jumpa seekor bangkai. Lalu Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabat, apakah pandangan kamu terhadap bangkai itu? Sahabat kata, jijik wahai Rasulullah, kotor. Kalau kita pun gitu juga. Ke ada sini, tengok bangkai lembu, ambil sembelih buat gula. Ada tuan-tuan? Ada orang ukit asing? Ada. Jangan buat malu ukit asing lah. Nampak pelahak sangat. Hak bangkai pun bahang juga tuan-tuan. Mana nak kata apa? Bangkai sifat dia kotor. Betul tak? Bangkai. Lalu bila jawab sahabat gitu, Nabi pun kata, mana kalau kau pun tengok ni, hak mati depan ni, haiwan hak mati depan ni, mana bangkai ni kata kotor, jijik, busuk. Maka apa perbuatan kita? Kita akan berusaha untuk menjauhkan jauh. Tak ada pergi dekat. Pergi belah, pergi tiung, tak tahu. Kita jauh bab busuk. Ingat tak? Kan biasa kalau ada kucing mati tengah jalan tuan. Amal tak orang pakat berhenti? Ada. Atas tengah orang dia hak berhenti alih tu. Kalau natang apa tuan, ada orang cara elok gitu. Tutup hidung bau busuk. Kenapa? Kebanyakan kita akan cuba menjauhi. Menjauhi. Maka Nabi kata, sebusuk, sejijik bangkai itu, busuk dan jijik lagi dunia, Nabi kata. Tahu tak? Tapi kita ini bangkai jauh, dunia hak lebih busuk, Nabi kata, tapi kita kau dekat. Kau kita kerja. Kerja. Tak cukup. Tak cukup ni. Mayam bang tinggal. Puasa tidak. Zakat tak bagi. Sedekahnya tidak. Kau je. Nampak tak? Allah Rabbi. Ini benda yang perlu kita muhasabah. Pokoknya dalaman kita lah. Betul tak? Bagaimana pergantungan kita kepada Allah. Nilaian kita yang sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Macam mana?
Allah Rabbi. Saya sebut untuk diri saya juga yang hina dhaif tuan-tuan. Sama-sama pakat kita muhasabah. Allah Rabbi. Dan maka ketika hati sangat terpaut dengan harta dan sangat mencintainya, maka pada ketika itulah masa yang paling baik untuk dia berderma. Ketika itulah mampu berhadapan dengan kegodaan syaitan dan hawa nafsu yang selalu menakutkannya daripada terjerumus ke jurang kefakiran. Masa inilah waktu yang terbaik, kata Nabi SAW, yang Allah akan gandakan pahala yang banyak bagi mereka, tuan-tuan. Waktu keadaan ini, waktu keadaan kita payah nak beri, kita duk kerja sangat ke dunia sebagainya, kita lawan baik mau kita rembah, tuan-tuan. Nampak tak? Ke waktu ni lah makna merupakan pahala yang banyak Allah beri kalau kita bersedekah. Mana kita boleh lawan. Allah, tapi bukan mana cala-cala orang boleh tak. Bukan cala-cala orang hak boleh buat gini. Dah mustahil tak? Tak mustahil. Mustahil tak bagi kita? Tak mustahil. Kena buat mujahadah. Tapi hak boleh buat gini bukan semua orang. Bukan semua orang. Orang hak kuat iman dia, tuan-tuan. Ya mari benda-benda tu mari belaka. Jangan dok kata tak ada. Ni semua kita mari. Ni ada godaan syaitan. Syaitan akan cuba untuk mengaburi kita. Ada semua. Tapi kita boleh lawan, kita boleh kuatkan iman kita. Kita ambil masa ni keadaan kita rasa mau kita pun maka masa ni lah mana benda yang paling besar di sisi Allah Ta'ala. Tapi ramai orang yang tewas. Allah Rabbi. Dan maka siapa yang mampu melawan hawa nafsunya pada saat itu, berarti ia telah meraih kejayaan yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab tu jihad, kata ulama, jihad yang paling besar jihad lawan hawa nafsu. Lawan hak dalam ni, tuan-tuan. Bila lawan hak dalam ni kita boleh kuasai dah. Nafsu ni kita boleh jaga. Jangan disebabkan kerana nafsu ni kita turut. Sebab tu kata ulama, nafsu ni jangan dituruti. Kalau kita turut nafsu, kita orang bodoh, kata Nabi. Kasar bahasa tu. Orang yang kurang cerdik. Sebab Nabi kata al-kaisu man dana nafsahu wa amina lima ba'dal wal ajizu. Orang yang lemah, hak darat cerita ni, hak tak berapa cerdik siapa dia? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang ikut hawa nafsu. Ikut nafsu kata gini, ikut. Nampak tak? Ikut, tuan-tuan. Sedar. Memang tak ikut. Buat maksiat sedar tak? Sedar. Huffatun nar bisyahwat. Huffatul jannah bil makarih wa huffatun nar bisyahwat, kata Nabi. Jalan menuju syurga dengan mihnah, tribulasi, kesusahan sebagainya. Jalan nak menuju ke neraka, syahwat, nafsu. Sedar. Ni tak semayang. Tak. Orang lain kena mayang. Nak kalau main tubuh celek. Kita kau milah pagi bangun. Sedar. Syahwat. Orang sedekah waktu duit pitih lawang buat sedekah, kita tak yang aku pitih aku guna. Gejoli. Syahwat sedar. Orang puasa tahan lapar pada pagi bak malam, kita tak puasa bulan puasa. Pada orang Islam. Tak puasa, tuan-tuan, makan. Tak. Tapi akhirnya neraka wal'iyadzu billah. Jadi nafsu ni kita kena jaga. Jangan turut, kena jaga, tuan-tuan. Jaga macam mana? Pandukan ia ke arah kebaikan. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nada. Masing-masing ada nafsu. Siapa sini tak ada nafsu? Nampak tak? Ada hak tak ada nafsu? Semua ada. Laki, puang, ada nafsu lelaki. Lelaki ada nafsu dia. Puang ada nafsu dia. Puang ni bahimah, perhiasan, pinggan maku. Betul tak? Benda-benda ada, masing-masing ada, tuan-tuan. Lelaki bahi kereta. Nampak tak? Bahi motor, wasuku. Ada je. Wasuku je. Ada musim wasuku habis ha. RZ ulok dia ni. RZ dia dulu lagi. Mana kata ada nafsu dia. Berahi klau, berahi kata apa, memancing. Itu orang lelaki. Tak. Maidan. Nampak kan itu nafsu dia. Masing-masing ada kehendak.
Tapi biar kita pandu kehendak kita itu, nafsu kita itu kepada jalan yang baik. Pandu jalan yang baik, qad aflaha man zakkaha. Jaya kita. Kalau kita pandu benda yang tak balik, maka wa qad khaba man dassaha. Rugi kita tuan-tuan. Dah pilih hak mana kita nak. Ini sebagai peringatan kepada kita. Allah Rabbi. Ini sebagai muhasabah tuan-tuan. Supaya kita dapat jadikan harta yang kita ada sekadar yang kita mampu untuk menjadikan kebaikan saat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul mahsyar tuan-tuan. Allahu Rabbi. Habis itu. Dan seterusnya kata mengarang lainlah halnya dengan seorang yang berada dalam keadaan sakit yang sudah tenang, nyawa pun sudah dirasakan tidak lama lagi akan terpisah daripada badannya. Tanda-tanda kematian daripada masa ke masa semakin dirasakan. Ketika itu putuslah harapan daripada memiliki atau menguasai hartanya. Masa ni tak nak mikir dah. Kalau tak mari benda gini, kita mikir lagi. Terang, kalau sihat, walaupun umur 50 sihat, cari lagi. Habis bila mari dah sikit, tak ada dah benda tu dah. Ada. Maka ketika itu putuslah harapan daripada memiliki atau menguasai akan harta. Tak ada dah nak sibuk nak cari, nak lebih tamak, tak ada. Maka dengan mudahlah ia berkata, harta ini untuk si fulan. Mudah. Sebab masa tu kita memang tambah lah. Tapi masa tu mana tak sama seperti yang masa ni payah ni, tak sama. Harap masa tu kalau kita bagi dapat agak padat, tapi ganjaran dia punya tingkatan dia tu tak sama. Sebab ditanya pada Nabi SAW, a'zamu ajra, pahala yang paling besar. Sebut bab sedekah, mendekah yang paling besar pahala Allah beri. Hak lain wi Tuhan wi. Kita sedekah Tuhan wi. Tapi yang paling besar ni saat memang kita rasa kita payah nak beri, masa tu lah yang paling besar. Masa sihat dan masa sakit memang kita tak mikir, masa sihat kita mikir buat biti. Betul tak? Habis hak ni hak lain pula nak ikut. Nak masa sama kita rasa payah nak beri, masa tu besar pahala. Tapi bila kita dah sakit, dah gok, kita mikir tak mikir dah. Masa tu memang kita beri, mudah. Boleh pahala tapi tak sama seperti keadaan ni. Faham tak? Itu yang apa disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi sebab tu ambil peluang masa ni. Masa kita rasa kita mampu lagi nak cari piti banyak-banyak ni, masa ni banyak beri. Masa ni pahala besar. Dah ada orang dah tu bila beri, Tuhan beri lagi. Tuhan beri pahala tapi tak sama. Allah Rabbi. Mana? Ketika itu putuslah harapan daripada memiliki atau menguasai akan hartanya. Maka dengan mudahlah ia berkata, harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan. Ni ambil lah. Kita budak berkendak lah. Kita mikir sakit kita. Nama tak rok dah ni. Masa tu tuan-tuan. Dan padahal masa sudah terlambat dan wasiat yang boleh diluluskan oleh syarak pada masa itu tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta yang ditinggalkan. Syukurlah kalau ahli waris yang mewarisi harta itu mengerti untuk buat sedekah. Ni kalau anak beranak erti. Nampak tak? Ni kalau anak-anak kita erti. Kalau kita didik sungguh-sungguh anak kita tuan-tuan dengan baik, anak kita pun guna untuk buat kebaikan. Dan kalau anak tak erti, rugi. Sebab tu sebaiknya kita sendiri yang memberi. Kita sendiri, saat duduk atas kita sendiri yang mengaturkan. Sekian. Yang paling afdal waktunya pada kita muda, sihat. Pada waktu kita memang ada kemampuan untuk cari masa ni kita. Maka masa itu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Mana syukurlah kalau ahli waris yang mewarisi harta itu, mana anak beranak kita, anak kita, isteri dan sebagainya. Mana mengerti, mana dengan harta yang diboleh itu untuk buat sedekah, buat kebaikan pada si mati, pada si ayah ni. Sebagai kiriman yang dihantar ke dalam kubur daripada masa ke masa. Boleh jamin ke? Itu masalah ni. Kita boleh jamin ke? Tak boleh. Sebab manusia dah hidup atas dunia, ia boleh berbolak balik hatinya. Boleh berbolak balik. Jadi sebab tu sebaik-baiknya kita sendiri yang mengaturkan apa yang ada dengan kita ni untuk kebaikan kita saat di hari kiamat, tuan-tuan. Dan kalau mereka tidak berbuat demikian, harta yang ditinggalkan hanya disia-siakan atau digunakan untuk membuat maksiat. Ini lagi teruk. Ini kita bimbang. Maka si matilah yang letih mencari harta dengan membanting tulang dan memerah keringat pada waktu hidupnya dahulu, dan dia pula yang akan dihisap di hadapan Allah Ta'ala, sedangkan ahli warisnya bersenang-senang, tuan-tuan. Allah Nabi. Ingat,
Saat kita menghadap Allah, 4 pertanyaan yang Allah akan tanya pada kita. Nabi sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an 'ilmihi fima 'amila fihi wa an mali min aina aktasabahu wa mimma anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Sempat hakim melangkah ke hari kiamat, Allah tanya kita tuan-tuan kenaan 4 pertanyaan. Pertama tentang umur, buat apa atas dunia. Kedua tentang ilmu, beramal ke tidak. Ketiga berkenaan dengan harta, cari mana, beri mana. Betul tak? Allah akan tanya kepada kita. Allah akan soal. Kita nak cari, duk tanya kita cari. Lepas tu kita beri duk. Allah akan soal, Allah akan tanya ni. Mana kepenatan kita atas dunia tu, bila saat duduk dalam kubur pula Allah tanya, buat tak boleh nak jawab. Sebab apa? Dah harta tak diagihkan pada tempat yang sepatutnya tuan-tuan. Dah rugi dah. Rugi penat atas dunia, akhirat pun penat juga. Alhamdulillah. Kita nak biar penat atas dunia ni memberi kerehatan kita saat di hari kiamat. Itu kita nak. Nak cari banyak-banyak biti, nak sedekah. Itu apa? Sebab tu kita, mana pun tuan-tuan, Islam tak menghalang kita untuk mencari kekayaan. Taklah. Tapi jangan sampai dengan kekayaan itu menyebabkan kamu sesat di sisi Allah. Menyebabkan kamu jauh dengan Allah. Kamu lalai dengan Allah. Itu menjadi satu kebimbangan dari Nabi SAW. Sayusibu ummati da'ul umam. Wa da'ul umam ya Rasulullah. Al-ashar wal-batar wal-takathur. Nabi kata. Antara penyakit yang aku takut pada umat akhir zaman ni. Nabi sebut pada sahabat. Sahabat kata, apakah penyakit Tuhan Rasulullah? Antaranya at-takathur. Menghimpunkan harta. Duk sibuk ripu banyak-banyak sampai lalai kepada Allah. Ni hak Nabi takut. Adapun kalau kita boleh jaga sungguh-sungguh, banyak cari, banyak kita keluar untuk buat kebaikan, itu disilakan. Ahlan. Harap dipersilakan. Banyak pahala kita di sisi Allah Ta'ala. Tapi bukan semua orang boleh buat. Atas orang yang mana iman dia kuat, dia boleh buat. Jadi ini sebagai muhasabah kepada kita, tuan-tuan. Tak mustahil, insya-Allah. Jadi kita buat setakat yang kita mampu, tuan-tuan, untuk kebaikan kita saat di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan. Habis. Mana kita membanting tulang, memerah keringat, susah, letih. Duduk atas dunia hidup, mana atas dunia dulu masih hidup kita cari. Lalu kita pula akan disoal oleh Allah Ta'ala. Sedangkan ahli waris yang mendapat harta kita itu yang kita tinggal bersenang-senang makna mewarisi harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dengan percuma saja, tuan-tuan. Allah. Dan ni tuan-tuan, kalau bab faraid, tuan-tuan, siapa akan boleh balah bab tak puas hati? Bab apa tak puas hati? Bab tak ada ilmu bab faraid. Betul tak? Kita nak cakap kita bukan ahli, tuan-tuan. Mana kalau nak lebih memahami boleh rujuk pada ahli, tuan-tuan. Dia ada ni antaranya Ustaz Kusairi tak? Ustaz Kusairi. Kenapa Ustaz Kusairi? Tak kenal. Dia banyak buat kuliah lah ni, kuliah tentang faraid, dan dia ni digelar sebagai dai faraid. Boleh panggil sekali, tuan-tuan. Boleh panggil sekali dah mari surah ni. Ustaz Kusairi. Khusus untuk faraid, tuan-tuan. Ilmu faraid. Dan kadang-kadang orang tak faham. Tak puas hati. Orang puang, adik-adik puang tak puas hati. Buat pun lelaki boleh lebih. Ni kata jahil. Betul tak? Mana lelaki ada dia punya, kata ashabah dia. Ada hak dia sebagainya. Tak puas hati. Buat pun boleh banyak dah aku. Pada aku hok jaga gini. Ana gitu. Mungkin sebagainya. Ni jahil tak tahu, tuan-tuan. Adalah balo. Tu mulalah lambat bagi. Mana apa nak tersaka dan sebagainya, tuan-tuan. Lambat bagi nyanyi kemok, nyanyi kayuh duk nak kubur. Benda ni kita kena sesat dengan cepat supaya si mati hidup dengan mana boleh duduk dalam keadaan yang ni sebab kerana tak ni berlaku ini banyak, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana tidak ada kefahaman tentang ilmu agama. Ini masalah. Itu bagi anak-anak. Mana kita bimbang? Mana kita boleh jamin dah anak-anak ni? Tak boleh jamin. Mana dia boleh guna betul-betul ataupun dia pun balah, tuan-tuan. Ni tak puas hati ni dah menjadi tak pandai. Auzubillah. Ini sama-sama pakat itu. Sebab tu ulama sebut kalau boleh duduk atas dunia ni, tuan-tuan, kita sendiri yang menyebarkan. Dengan apa yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita, kita kita bersedekah, kita infak, kita luaskan harta yang kita ada, tuan-tuan. Kerana inilah sifat orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum
yunfikun, apa yang telah aku rezekikan, kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan kepada orang yang memerlukan. Anak kata besarnya, kata kelebihan mana sifat bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara salah satu sifat yang ada pada orang beriman, tuan-tuan. Allah Nabi. Ini sama-sama pakat kita muhasabah, tuan-tuan. Biar ada dalam kehidupan kita ni, sehari tu ada kita pergi. Latih, tuan-tuan. Walaupun dalam nilai yang sedikit tak apa. Nampak tak? Nilaian yang sedikit tak apa, janji kita istiqamah. Bagi. Pulak kita ni hak jenis mana jemaah surau kat depan saya tak orang hak mari surau tak mau. Tak ada tempat lain kita pun ambil tabung surau tak. Sial dah sehari. Satu waktu RM1, 5 waktu ni miliar dah. Dah kalau 10 hari 50 dah. Ada banyak dah sebulan. Banyak dah kita buat. Tak? Makna pula dengan hati kita yang ikhlas, mudah-mudahan Allah terima, tuan-tuan. Kan Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat uqulaha dhi'fain. Fa'atat uqulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Ini Allah sebut kelebihan orang yang sedekah. Kelebihan orang yang sedekah, tuan-tuan. Apa maksudnya? Dan bandingan wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum, bandingan orang yang membelanjakan hartanya duduk atas dunia ni, masa dia hidup, masa dia sihat, ada duit pitih banyak, dia belanjakan hartanya untuk apa? Untuk mencari keredaan Allah, ibtigha' mardatillah. Salah satu benda yang kita cari nak mencari keredaan Allah Ta'ala, kenapa kita buat? Sedekah. Kerana ni Allah Ta'ala suruh, kerana ni Nabi ajar pada kita. Jadi kita berbuat untuk cari keredaan Allah Ta'ala, dan kerana tasbitan min anfusim, nak meneguhkan iman dan jiwa kita yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamasali jannatin, adalah seperti sebuah kebun, birabwatin asabaha, yang di tempat tinggi. Kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun, seperti kebun yang ada di tempat tinggi. Kebun tempat bawah dengan tempat tinggi mana molek? Tinggi. Sebab tu kalau orang nak tanam durian musangking kenapa ke durian hak kualiti, ditanam mana? Lereng bu. Betul tak? Kerana comel. Dia punya kata apa? Permukaan mana comel, sesuai, menghasilkan buah yang berkualiti, berbanding kalau kita tanam di kebun yang rata biasa. Nama tak? Nak kata itu lebih baik. Jadi Allah sebut kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat uqulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal. Ayat mana bila ditimpa hujan, bila kebun tu diletak pada tempat yang comel, hujan lalu mengeluarkan hasil 2 kali ganda lebih banyak. Allah. Maknanya hasil yang berlipat kali ganda. Orang duk tanam durian musangking, contoh musangking, duk sebut je, makan tak acing tu. Ni sebut ni, kalau ada nak ubi kan boleh awi. Amat tak pernah rasa musangking, tuan-tuan. Nak beli amat tak apa lah. Mai sekilo 70 ya. Baik beli paper handok. Nah, tuan-tuan. Nak orang kata musangking sedap, musangking tau. Mampu tengok tuan, mampu beli tidak, tuan. Mana kata sedap, makan sedap, isi berlemak sebagainya, banyak isi daripada biji. Sabah dengan cara dia. Saya dengar Pok Sungai Lengah. Dia ada kebun dia, tuan-tuan. Kebun ni tu di tepi bukit, tuan-tuan. Lengah. Pok Sungai ingat tak? Pok Sungai. Rumah dia dekat Kolibal sebenarnya, tuan-tuan. Dia cerita nak boleh ke tanah payah. Sistem perairan semua sekali kena jaga, tuan-tuan. Tapi susah masa mula-mula tanam. Betul tak? Susah masa mula-mula tanam. Nak jaga, nak boleh memboyok besar, comel, tuan-tuan, menghasilkan buah yang ranu. Lepas tu tanam tak anan dah. Tapi hasil tu baik tak tiap-tiap tahun? Berlipat kali ganda, tuan. Faham tak? Berlipat kali ganda, tuan. Peluang hujan dan sebagainya. Maka kita boleh makan, kita boleh nikmati, tuan-tuan, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka inilah perumpamaan orang yang sedekah. Wi sekali Tuhan wi banyak. Lemak Tuhan wi, tuan-tuan.
Tapi benda tu. Mana atas Allah tak nak ikut mana. Kadang kita tak perasan betul tau. Tuhan ikut ni. Jangan kita nampak bila kita berpitih, nak pitih balik. Tak mananya, mari saya sedekah 10 riyal. Mana tak ada pun 100 riyal. Tuhan rezeki ikut atas keadaan kita. Kita kehendak kat mana. Betul tak? Ada orang buat Tuhan rezeki kat ni. Fi ayi jihatin, apa sahaja sujud. Allah Ta'ala akan sudut mana sekalipun. Itu rezeki di sisi Allah Ta'ala. Allah lipat kali gandakan tuan-tuan. Rezeki kita. Nama ada Allah mudahkan urusan. Kalau orang berniaga, Allah mudah ada customer boleh mana boleh dekat kita sebagainya. Ini rezeki Allah Ta'ala. Dengan sekali kita sedekah, Allah beri tuan-tuhan berlipat kali ganda hasilnya. Seumpama dengan kita menanam mana tanah kebun yang berada di tepi bukit yang permukaan yang bagus. Sistem yang bagus menghasilkan buah yang ranum. Gitulah ibarat orang yang sedekah. Kelebihannya tuan-tuan di sisi Allah Ta'ala. Allah akan beri semua. Allah tak kedekut. Hak kedekutnya kita tuan-tuan. Allah Ta'ala Maha Kaya. Allah Al-Mu'ti. Nama Allah Al-Mu'ti. Allah Maha memberi. Huwal ghani wa nahnu al-fuqara. Allah Maha Kaya, kita hak seking tuan-tuan. Allah tidak ada batasan. Allah nak beri, Allah beri. Allah beri semua. Tapi dengan syarat kita kena beri dulu. Nak suruh Tuhan beri kita, tapi kita malah nak memberi. Nampak tak? Nak suruh Tuhan beri banyak kita, tapi kita tak keluar sikit pun tuan-tuan. Agak-agak Tuhan beri lah. Infak kita beri baru Tuhan beri. Allah sebut lagi dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah akan beri. Siapa saja Allah kehendaki, Allah akan beri. Dan Allah beri lebih lagi tuan-tuan. Kalau kita ada hak. Kalau orang tu kaya, Robert Kuok ke Dok Kuok hak kaya ni. Siapa hak paling kaya atas dunia? Malaysia siapa? Robert Kuok ke siapa? Robert Kuok tak? Vincent Tan ke kenapa? Tan Sri Bukhari ke kan? Kaya tak? Kaya. Berapa harta dia? Contoh, kalau Robert Kuok dia ada harta dia 100 bilion. Cik minta 101 bilion, you boleh beri tak? Boleh. Vincent Tan dia ada harta 50,000 contoh, 50 million sebagainya, tak? Minta lebih sikit daripada kemampuan dia, boleh beri tak? Boleh. Mana manusia kekayaan ada hak. Ada tak? Tak. Tapi banding kita memang tak gerak kita. Memang dia kaya. Tak? Tapi dia ada hak dia. Minta lebih dari tu, tak boleh. Tapi Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ni kita yakin. Allah beri lebih lagi. Kadang-kadang benda yang kita tak terfikir, Tuhan boleh beri. Kita nak gini ya. Tuhan beri lebih kita. Tapi dengan syarat kita kena dekat dengan Allah. Buat benda apa yang Allah redha. Ibtigha' mardatillah. Amwalahum ibtigha' mardatillah. Kita buat memang kita nak cari redha Allah, bukan redha manusia. Kita bimbang kok sedekah nak cari redha manusia ni, tak pakai awal. Sia-sia tuan-tuan. Balik awal. Balik awal kita. Sedekah sama perbuatan orang lain sedekah juga, tapi sedekah kerana nak raih ibtigha' an-nas. Nampak tak? Mana ibtigha' mardatin nas. Nak cari redha manusia. Nak suruh kata, dermawan dia. Pemurah dia. Kaya dia. Habis. Sia-sia tuan-tuan. Piti habis, pahala pun tak apa. Sebab tu kena ikhlas. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, antara kelebihan orang sedekah ni, Allah beri di naungan di hari kiamat. Siapa dia? Rajulun tasaddaqa akhfa. Ni sifat ni. Hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang sedekah, tapi sedekah dia sedekah hati yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tasaddaqa akhfa. Dia cuba sembunyikan sedekahnya. Maksud tuan-tuan, keikhlasan hati dia. Kerana Allah, bukan kerana nak pada pandangan manusia tuan-tuan. Nampak tak? Nak pada pandangan manusia. Ustaz ni tengok ramai orang buat sedekah tu tunjuk dalam Facebook. Itu atas niat masing-masing. Ada benda yang boleh kita sedekah, kita tunjuk supaya nak suruh orang buat, itu tak masalah. Memang kita, kalau mana kita buat tu memang kita nak suruh orang bagus kita, tu jadi masalah. Ni benda dalam hati. Nampak tak? Benda dalam hati. Jadi orang yang betul-betul dia jaga sedekah hati yang ikhlas pada Allah Ta'ala. Walaupun nilai yang sedikit saja.
Tapi di sisi Allah, Allah kira besar tuan-tuan. Maka mereka ni akan mendapat naungan Allah di hari kiamat tuan. Mana kata sedekah itu hatta la ta'lama shimal ma tunfiqu yaminuh. Tangan kiri tak tahu tangan kanan bagi apa. Allahu Rabbi. Tangan sendiri, tubuh badan sendiri tak tahu apatah lagi orang lain. Nak kata keikhlasan daripada Allah dibuat ni kerana Tuhan, bukan kerana manusia. Ini menjadi satu muhasabah pada kita tuan-tuan. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, maka sia haba'an mansura, debu-debu yang bertebar. Tak ada kenapa. Nampak macam berat, sepak dengan lepung tu. Kenapa dia tuan-tuan? Rugi saja kita. Ini sebagai muhasabah peringatan kepada kita tuan-tuan. Allahu Rabbi. Itu antara kelebihan orang yang sedekah. Antara lagi disebut dalam hadis Nabi SAW. Orang yang sedekah ni tuan-tuan, kelebihan saat di hari kiamat, innallaha yaqbilus sadaqah. Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, innallaha yaqbalus sadaqah wa ya'khuzuha biyaminih fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrah hatta innal luqmata latasiru mithla ahad atau kama qala. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah itu dan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang daripada kamu sebagaimana kamu membiarkan seekor anak kuda sehingga sedekah yang hanya sebiji boleh berkembang sehingga sebesar gunung Uhud. Allahu Rabbi. Daripada sebiji hak kecil ni tuan-tuan boleh jadi sebesar gunung Uhud. Mana membiak dengan asbab kerana sedekah kita walaupun dalam nilai yang sedikit. Nampak ini kelebihan Allah begitu. Jadi kalau kita buat sama banyak kita boleh. Nah, ini sama-sama pakat kita muhasabah tuan-tuan. Allahu Rabbi. Lagi Allah sebut dalam Quran kelebihan orang sedekah ni. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah beri pada mereka tuan-tuan orang sedekah atas dunia ni tuan-tuan. Hatta ke siang malam sedekah. Sirran wa alaniyah, secara rahsia terbuka, secara sulit diberi semua setiap masa. Maka Allah beri kepada dia ni tuan-tuan suatu perasaan. Apa dia? Wala khaufun alaihim, satu perasaan tidak ada kebimbangan bagi dia saat dia balik pada Allah Ta'ala. Ada bimbang. Padahal bila mana kita balik hari kiamat, perasaan kita ni tuan-tuan keluh bimbang menghadap Allah, mana kita diperhadapkan di hadapan Allah, dibangkitkan di hari kiamat. Keadaan kita masa tu kata ulama memang keluh kesah. Wah, tak mikir dah anak, tak mikir dah bini, duduk atas dunia sayang bini, sayang anak, bimbang. Tu dah. Walaupun kita pun dah mana ada masalah tempat kerja, masalah makna dengan makna apa tuan-tuan, macam-macam masalah kita sebagai ketua keluarga ni macam-macam. Tapi mikir lagi ke bini, mikir lagi ke anak. Atas dunia. Tapi di hari akhirat esok tak mikir dah. Apa? Melampau sangat dah bimbang itu tuan-tuan. Allah beri keadaan tu. Tapi bagi orang yang sedekah atas dunia ini, mana? Dia ajar diri, didik dengan sedekah tuan-tuan. Antara kelebihan Allah beri, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah beri dia rasa perasaan, tak ada rasa kebimbangan. Daripada berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, tak ada bimbang. Dunia dan akhirat tuan-tuan. Saat ada Allah Ta'ala rasa tak ada apa pun, selamat mudah-mudahan. Sebab apa? Sebab Allah jaga mereka tuan-tuan. Allah beri perlindungan tuan-tuan. Allahu Rabbi. Tidak ada satu bersifat duka cita bagi mereka. Ini kelebihan Allah beri kepada orang yang mereka ni berkorban harta. Lagi Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, kelebihan orang sedekah ni, orang yang bila kita sedekah, bila kita infak, mana kita melepaskan kesusahan orang lain tu. Itu infak orang ni. Contoh surah, macam kita nak buat negara, kan baru nikah kita minta sumbangan, orang pun bagi. Kira surah ni lega, dapat sumbangan. Tu dah, lepas tak susah. Masa nak buat tu mikir main mana pitih ni, nak cari mana pitih ni, susah tak situ? Susah. Orang pun sumbang. Lepas tak? Lepas susah. Maknanya kita rasa ringan. Orang hak melepaskan kesusahan kita itu. Pula kita ni orang beriman. Agak surah sama mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mana mari semaya surah wa ibadat pergi majlis ilmu. Ajaki surah ni mana kita nak biar mana surah ni jadi tempat yang orang boleh imarah. Sedap. Mana kita kena mikir. Mana kita orang beriman pada Allah, mudah-mudahan insya-Allah.
Lalu orang yang memberikan sedekah itu, memberi infak kepada kita, lebih-lebih lagi kita orang beriman, maka Nabi sebut dalam hadis, man nafasa mu'minin kurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min qurabil yaumil qiyamah wa man yassara an mu'min wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allahu rabbi, ila akhir hadis. Nabi sebut dalam hadis ni, barang siapa yang melepaskan kesusahan orang yang beriman saat di atas dunia, maka apa ganjarannya? Allah akan lepaskan kesusahan dia saat di hari kiamat. Tak susah, rasa relax, chill, tak serabut, tak kalut, tak napa, relax, tak susah langsung saat di hari kiamat, sedangkan orang lain susah. Dan Nabi sebut lagi, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, yang mengeluarkan kesusahan pada orang lain, yang memudahkan urusan orang lain. Sebab tu kita kena banyak mudahkan urusan orang. Betul tak? Jadi suami mudahkan urusan isteri, isteri mudahkan urusan suami. Jadi ayah mudahkan urusan anak-anak kita, anak-anak kena mudah urusan mak dan ayah. Jadi pengurusi surau mudahkan urusan ahli jawatan kuasa. Nah, mana AJK surat mudahkan urusan ahli Korea yang mari contoh. Nah, jadi MPKK, tak MPKK lah, JPKK. Mudahkan urusan orang kapur nak mari cok napa, biar kita pergi kat dia, jangan tunggu mari kat kita. Namara. Bila dia mari kita tak ada. Kita hanya ni berhijal lah. Mari rumah tak ada. Mari rumah tak ada. Biar mudah. Ada seorang kawan saya tuan-tuan, dia pengurusi JPKK. Nah, dia cok dalam motor, dalam raga motor dia. Gimana pergi mari. Namara tok dalam sopik. Namara motor lama tuan-tuan. Tok dalam sopik. Takut kena hujan. Cok semua ada belaka tuan-tuan. Mana kalau ada muk je kipas. Mana akhir saya pergi kat awak. Gitu. Mudah usaha orang. Betul tak? Ni nak hati orang lagi. Pengurusi PKK pun. Bukan mati besar. Lebih dia mati besar lagi. Kena buat appointment. Setahun, sebulan kena minta. Setahun, sebulan. Ingat setahun ni. Sebulan dia. Nebang ni tuan-tuan. Nak mudahkan usaha orang. Nak mudahkan usaha orang. Mak ayah, orang main minta anak kita tuan-tuan, mudah kau usah. Minta sekadar sudah main minta 50,000 orang tangan mampu kerah. Dok dan apa-apa orang lelaki tu tumpah balik tuan-tuan. Mudah. Lebih lagi bab agama. Mudah usah. Apa kelebihannya? Yassarallah alaihi fid dunya wal akhirah. Ingat, orang yang mudahkan usaha atas dunia, Allah mudah urusan dia di dunia dan juga akhirat. Allah pandu mereka. Allah Akbar. Ini sebagai muhasabah peringatan pada kita. Bila mana kita cuba untuk memudahkan dengan kita bersedekah, kita infak dan sebagainya tuan-tuan. Ini antara kelebihan disebutkan oleh dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis sebagai peringatan kepada kita tuan-tuan berkenaan dengan sifat as-sadaqah. Dan sedekah ni juga tuan-tuan dapat mengurangkan dosa kita mudah-mudahan. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Nabi kata sedekah ini dapat menghapuskan dosa, kama tudfi'ul ma'un nar, seperti mana terhapusnya api disebabkan kerana air. Kama tudfi'ul nar disebabkan kerana air. Api ni kena air, api letak kayu api kau mana? Kena letak air baru dimahpuh, gitulah. Sedekah ni dapat menghapuskan dosa kita mudah-mudahan, insya-Allah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dapat sama-sama kita ambil muhasabah pengajaran atas apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat sedekah, apa kelebihannya dan waktu mana yang paling sesuai. Tak lain tak bukan masa kita hidup, masa sihat, masa muda, tu. Itu paling sesuai, paling banyak pahala Allah akan beri kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita beramal. Saya sebut ni adalah untuk diri saya juga tuan-tuan yang hina lagu ta'am ni, dapat sama-sama kita muhasabah, kita perbaiki kehidupan kita, insya-Allah. Jadi secukup sekadar itulah untuk malam ni tuan-tuan, apa yang boleh saya turun baca. Mudah-mudahan dapat memberikan peringatan, pengajaran kepada kita bersama, insya-Allah. Seterusnya kita sambung pada hadis yang ke-34 pada bulan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doalah tuan-tuan, mudah-mudahan hari Isnin ni tak ada benda tak balik lah. Hari Isnin ada pengumuman kan daripada Menteri, sebab ketua pengarah kesihatan minta buat PKP balik. Ada PKP kok surat ni apalah. Surah sejak Madrasah tutup nak buka bayar.
Tai tutup tu lega, nak boleh buka, hati nak mensuara sebagai apa aja. Jadi kita minta yang apa? Kita minta biar mana boleh berterusan aktiviti ibadat kita, ilmu dan sebagainya, insya-Allah. Kita sama-sama kita berdoa pada Allah Taala. Cukup sekadar tu. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana zidna 'ilma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.